Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh dengar suara saya? Boleh. Baik. Okey, ahlan wa sahlan. Terima kasih masa awal ya hari ni. Ada lebih kurang 13 orang tak silap saya. Okey. Sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, saya nak seorang wakil untuk membaca doa belajar. Boleh? Ada volunteer Muhammad Nabil. Seorang je lelaki. Mana yang lain kawan-kawan? Oh, komputer tak ada mic. Alamak, perempuan. Okey, tak apalah. Saya lah wakil. Sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Irfan, boleh baca doa Irfan? Left terus. Baik, tak apa. Rizkin boleh Rizkin baca doa? Doa belajar. Rizkin. Tak bersuara terus. Tadi tu siapa left terus lah. Tak apa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Suara Ustaz saya tak berapa dengar, sayut-sayut. Oh, Ustazah. Yang lain boleh dengar tak? Okey, dengar dah. Okey, baik. Okey. Sebelum kita mulakan, macam biasalah, saya nak dengar beberapa orang dalam 2-3 orang untuk membaca surah Al-Kahfi. Sebab apa? Itu surah Al-Fazan dan akhir zaman ni ianya adalah surah yang sangat-sangat penting seperti mana yang ditekankan oleh Nabi SAW dalam hadis. Jadi sebab tu kita mulakan kelas kita sekurang-kurangnya kita membaca 10 ayat yang terawal dari surah Al-Kahfi. Jadi beruntunglah bagi mereka yang terpilih dan telah menghafal. Okey, sebab untuk mengelakkan fitnah-fitnah akhir zaman ni, terutamanya fitnah Dajjal. Kita memang tak jumpa Dajjal lagi, tapi fitnah dia tu dah ada. Okey. Jadi saya nak pilih beberapa orang pelajar. Ada yang nak volunteer?
Ada? 3KA ni. Yang malu. Ada yang nak volunteer? Ke nak saya pilih? Rizkin boleh Rizkin? Rizkin tak ada suara. Furqan, boleh baca Furqan? Ramai perempuan daripada lelaki. Kelas ni memang perempuan ramai ke? Aisyah boleh Aisyah? Boleh. Okey, bagus Aisyah ni. Okey, sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih saudari Aisyah Nur Unaiza. Masya-Allah. Okey, baik. Next. Siapa Furqan tak boleh ni Irfan Furqan tadi. Okay, Furqan, boleh Furqan? Mic rosak. Irfan? Belum Ustaz, baca doa. Baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Boleh? Left terus. Astagfirullah. Ayah. Nur Dilaila. Ya. Boleh tak 1 hingga 10? Boleh. Okey, baik. Satu sampai 10. Ya saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Lilaila. Berapa orang semua ni? Ada 20 orang lebih kurang. Baik, tak apa. Terima kasih kepada yang membaca tadi. Mungkin ada masalah lain kot yang keluar-keluar tadi tu. Tak apa. Baik, ingat lagi tak kita belajar apa minggu lepas? Zakat. Okey, baik. Boleh tak siapa-siapa bagi tahu saya arti zakat? Maksud zakat dari segi bahasa dan juga istilah. Volunteer. Nur Fatihah. Okey, sila Nur Fatihah. Zakat dari segi bahasa, subur, suci, berkat dan berkembang. Dari segi istilah, mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, terima kasih kepada saudari Fatihah. Okey, siapa tahu dalil zakat? Kewajipan membayar zakat. Dalil Al-Quran. Sangat mudah, selalu kita baca. Selalu sangat kita baca. Ada boleh dijawab terus. Wa aqim salat wa ati zakah. Baik, tahniah. Betul. Okey. Itulah kita kena ambil tahulah berkaitan dengan zakat ni sebab dia termasuk dalam rukun Islam. Apa dalilnya? Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan solat dan tunaikan zakat. Wa atuz zakah. Keluarkan zakat. Okey, dari segi bahasa macam mana kawan kita sebut tadi, iaitu subur, suci, berkat dan berkembang. Saya pun dah bahas pada minggu lepas. Kemudian dari segi istilah, apa dia yang paling penting di sini? Mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu. Kemudian bagi kat siapa? Bagi dekat golongan yang berhak lah menerima dengan syarat-syarat yang ditetapkan syarak. Siapa dia? Orang yang layak menerima ni. Siapa dia? Siapa boleh beritahu? Asnaf. Okey, asnaf tu ada berapa dan siapa dia asnaf tu? Yang layak menerima zakat. Ada 7 orang yang layak. Okey, baik. Siapa dia? Fakir, Lagi? Miskin, amil, Okey. mu'alaf, hamba, Yes, teruskan. orang yang berhutang, fisabilillah. Okey. Baik, terima kasih. Siapa yang jawab tu? Ustazah tengah tulis nama kalian. Okey, asnaf yang layak menerima zakat kita dah sentuh dalam minggu lepas, iaitu orang yang fakir. Siapa fakir? Fakir yang lagi miskin daripada orang miskin. Kemudian dia seorang yang miskin, kemudian amil. Okey, kemudian mu'allaf orang yang masuk Islam, baru masuk Islam. Kemudian hamba, orang yang berhutang fi sabilillah, dan juga ibnu sabil. Ibnu sabil ni siapa? Orang yang bermusafir. Baik, fi sabilillah, kita ni termasuk ke tidak? Termasuk ke tak?
dalam fisabilillah ni? Masuk. Termasuk. Ya, kot. Masuk. Termasuk, betul lah. Sebab kita tengah berjihad dalam jalan Allah. Tapi jihad yang kita jihad ni adalah jihad ilmu. Kita termasuk juga dalam asnaf. Kita termasuk juga dalam asnaf, golongan-golongan asnaf. Andai katalah kita akan masuk universiti nanti, kalau tak mampu, kita boleh mohon. Okay? Lagi-lagi yang nak belajar jauh, contoh nak belajar dekat Kelantan ke, nak belajar kat Terengganu ke, mungkin keluarga kita tak mampu nak bayar pengajian kita boleh minta bantuan zakat. Okay? Baik, seterusnya kita tahu hikmah pensyariatan dari segi pemberi. Kita dah sentuh mengenai hikmah terhadap penerima dan juga masyarakat. Apa yang secara simpulnya dia dapat mendidik jiwa seorang yang seseorang itu, kan, orang-orang yang mukallaf ini terdidik dengan sifat yang pemurah. Sebab memberi, kita membayar itu adalah kita memberi, mengeluarkan zakat dengan cara memberi. Kemudian kepada penerima, kita dapat mengelakkan daripada hasad dengki, kan? Kita tak cemburu dengan orang kaya, kita tak cemburu dengan orang-orang yang banyak harta, sebab mereka juga memberi. Kemudian kepada masyarakat, dapat mengeratkan hubungan ukhuwah, silaturahim dan sebagainya. Okey, baik. Kita sentuh semalam pula. Minggu lepas sentuh juga mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah ni seperti apa? Kita macam sebelum ni lah, kan, pada bulan Ramadan Nabi SAW sebut dalam hadis, zakat fitrah ni dilakukan pada bulan Ramadan, kepada golongan-golongan yang tertentu lah, kan. Suara saya sangkut ke? Testing, suara saya sangkut ke? Boleh dengar tak? Boleh dengar ke? Alamak. Boleh dengar suara saya? Sangkut ya? Boleh. Okey. Tak maaf lah kalau sangkut-sangkut tu. Okey, minggu lepas kita sentuh juga zakat fitrah. Okey, dalil zakat fitrah ni saya sentuh secara sepintas lalu. Apa dia? Nabi mewajibkan untuk zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas manusia dengan mengeluarkan satu gantang kurma, gandum, dan juga untuk diberikan kepada orang yang mereka atau hamba lelaki, perempuan Muslim. Okey, kemudian kita sentuh juga wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah siapa dia? Orang Islam. Sudah tentulah orang Islam. Kita sentuh juga siapa dia orang yang wajib Islam kemudian lahir pada akhir Ramadan dan juga awal bulan Syawal. Kemudian kita sentuh seseorang yang mampu dan melebihi keperluan makan dan minum untuk menanggung diri dan keluarganya. Kemudian kita sentuh pula mengenai waktu bila kita keluarkan zakat fitrah tu. Hukumnya wajibnya bila, hukum sunatnya bila, haram bila, makruh bila, harus bila. Okey. Kita refresh balik secara ringkas. Wajib waktu bila? Wajib waktu selepas terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan. Okey, selepas terbenam matahari itu adalah kita kata selepas buka puasa di akhir Ramadan. Kemudian sunatnya bila? Sebelum hari raya, sebelum sunat hari raya. Solat sunat hari raya itu okey sebelum tu. Kemudian bilanya haram? Sewaktu selepas raya pertama, selepas terbenam matahari ataupun selepas maghrib lah. Kemudian makruh itu bila? Selepas solat hari raya Aidilfitri sehingga terbenam 1 Syawal. Kemudian harus di sepanjang bulan Ramadan. Baik. Kita sentuh sedikit minggu lepas juga berkaitan dengan zakat harta. Tanaman dan buah-buahan, haiwan, emas, perak dan mata wang, perniagaan, galian dan rikas. Apa dia syarat mengeluarkan zakat? Zakat harta ni kita sentuh minggu lepas berkaitan Islam, cukup haul, nisab, mampu sempurna milik dan juga merdeka, bukanlah golongan yang hamba. Okey, baik. Kita teruskan pada hari ini, pagi ini mengenai zakat tanaman dan buah-buahan. Termasuklah zakat tanaman buah-buahan ni termasuklah zakat
harta. Baik, saya nak seorang membaca maksud contoh nisab dan kadar zakat. Kalau nampak dekat slide boleh tengok dekat slide. Kalau tak nampak boleh tengok buku teks. Okey, ada siapa-siapa nak volunteer? Saya Ustaz. Okey, sila Muhammad Nabil. Maksud tanaman dan buah-buahan yang menjadikan makanan yang menjadi makanan asasi boleh disimpan dan tidak mudah rosak. Contoh tanaman padi, gandum, barli dan jagung. Contoh buah-buahan kurma dan anggur kering. Nisab 5 ausuk bersamaan 363 gantang. Malaysia iaitu 1,300 kilogram. Kadar zakat 10% bagi tanaman yang menggunakan air hujan atau bergantung kepada aliran air sungai serta parit dan tidak melibatkan kuasa yang banyak. 5% bagi tanaman yang menggunakan jentera tenaga manusia serta memerlukan kuasa yang tinggi. Kos yang tinggi. Okey, baik. Terima kasih Nabil. Okey, zakat tanaman dan buah-buahan. Kita pun dah tahu dah apa itu tanaman dan kita tahu juga apa itu buah-buahan. Tanaman dan buah-buahan yang menjadikan makanan asasi boleh disimpan dan tidak mudah rosak. Makanan asasi ni seperti apa? Inilah contoh bawah ni, tanaman padi, gandum, barli, jagung. Okay, kalau buah-buahan ni seperti kurma dan juga anggur kering yang tak mudah rosak. Okay, kalau kita ada tanaman, contohlah ayah kita ni ada kebun tu pula besar. Kebun tu besar, bukan kebun kecil kebun kecil tak wajib lah bayar zakat. Sebab apa? Nanti kita lihat kenapa tak wajib bagi kebun kecil. Okey, kebun besar. Kalau ada kebun besar, katakanlah beberapa ekar tanah. Berapa ekar tanah ni agak besar lah. 1 ekar pun dah besar padang. Katakanlah kita ada 5 ekar tanah. 5 ekar tanah tu kebun kita. Kebun padi. Contoh, ada kebun padi, kebun kurma, kebun bali, semua itulah. Tanaman-tanaman yang kita ada, katakanlah salah satunya kita ada padi, macam kampung, kita duduk kat kampung, kalau ada kampung yang jenis, mungkin ayah kita dekat kampung dia dah ada beli tanah yang padi dah jadi kalau melebihi had nisab dia, kat bawah ni kita lihat nisab 5 ausuk bersamaan 363 gantang Malaysia, iaitu bersamaan 1,300 kilogram. Sebab itu saya kata kalau kebun kecil confirm tak sampai 1,300 kilogram. Tapi kalaulah ada 5 ekar tanah padi ni, confirm lah dapat berat lebih, kadang-kadang lebih daripada 1,300 kilogram. Ini nisab dia. Kalau kita ada kemudian kita timbang kebun padi kita tu, hasil padi kita tu ada lebih 1,300 kilogram ataupun mencapai 1,300 kilogram ni, maka kita diwajibkan, kita bukanlah kita, maksudnya ayah kita lah sebab ayah kita punya kebun, ayah kita wajib membayar zakat. Berapa kadar zakat dia? 10% bagi tanaman yang menggunakan air hujan. Ini penting juga. Okey. Tanaman yang menggunakan air hujan atau bergantung kepada aliran air sungai serta parit dan tidak melibatkan kuasa yang banyak. Okey, 10%. Ni saya tekankan. Waktu bila kalau kena bayar 10% ni, kalaulah seseorang itu menggunakan air hujan ataupun kita kata semula jadilah air hujan, air sungai, ada padi kita tak menggunakan air yang kita buat sendiri ada kolam ke ada apa, tidak, tapi kita menggunakan air semula jadi yang Allah kurniakan seperti air hujan, air sungai, maka kita perlu membayar 10% kadar zakat daripada tanaman kita. Katakanlah kita ada 1,000 katalah nilai, saya tak tahu lah nilai berapa, tapi kita ada 1,300 ni. Okey, 10% sebab sekarang ni kita membayar zakat dengan duit, jadi kita kena kira lah
akan adalah pihak zakat yang mengiranya 1,300 kilogram ni bersamaan berapa ringgit, kan, berapa. Kemudian 10% daripada RM ni, Allah Akbar besarnya, okey, daripada berapa ringgit, kemudian daripada situlah akan bayar zakat. Baki dia tu kita akan bayar zakat. Okey. Kemudian tersentuh 5%. Kalau tak faham boleh tanya terus 5% bagi tanaman yang menggunakan jentera atau tenaga manusia yang memerlukan kos yang tinggi. Islam ni sangat mudah. Kan syarat-syarat dia kalau kita lihat, kalau kita dah banyak keluarkan duit and kos yang tinggi, guna jentera, guna tenaga manusia, kayak kebun kita tu, Allah perintahkan bayar 5% ni. Syariat perintahkan bayar 5% sahaja. Jadi tak beban untuk kita. Sebab kita menggunakan kos yang terlalu tinggi. Jadi kita bayar pun taklah tinggi. Okey, ini kena ingat nanti dekat akhir nanti ada game sikit. Okey, kemudian zakat haiwan ternakan. Okey, siapa volunteer nak baca? Ada? Ada siapa? Zakat haiwan ternakan. Wan Muhammad Arif. Boleh Wan Muhammad Arif? Ya, Ustaz. Baca zakat haiwan ternakan, jenis, nisab, kadar zakat, kemudian umur binatang tu. Boleh. Okey. Jenis kambing dan bilik. Nisab 40 ekor, kadar zakat 1 ekor kambing atau bilik. Umur binatang yang dizakat 2 tahun, iaitu kambing, 1 tahun bilik. Lembu dan kerbau 30 ekor, 1 ekor lembu jantan 1 tahun ke atas. Unta 5 ekor, 1 ekor bilik, 1 tahun ke atas. Syarat wajib zakat yang pertama, dipelihara di padang terbuka. Binatang ternakan bukan digunakan untuk bekerja seperti membajak, memukul barang, mengepam air dan sebagainya. Okey, terima kasih Wan. Okey, baik. Jenis, ini kita lihat pada zakat haiwan. Haiwan ternakan Kalaulah keluarga kita ataupun ayah kita ke siapa-siapa lah yang ada bela haiwan ternakan, ada kandang lembu ke, kandang kambing ke, kandang unta, kerbau. Okey, kita kena bayar zakat tapi kena ikut syarat. Okey, syarat bayar zakat. Kita lihat jenis dia apa. Yang pertama, kambing biri-biri ataupun kambing biasalah. Kan, kambing biri-biri ni pernah tengok kan? Yang berbulu-bulu dia tu macam awan tu, bentuk awan tu. Kalau pernah tengok. Kemudian yang kedua, lembu dan kerbau. Okey, lembu dan kerbau. Kalau ada lembu dan kerbau, bolehlah, layaklah untuk bayar zakat. Kemudian ada unta. Kalau kat Malaysia ni ada unta, power lah. Kan, power jugalah. Okay. Kemudian nisab 40 ekor. Untuk apa? Untuk kambing. Kambing biri-biri ataupun kambing biasalah 40 ekor. Okay, kalau kita ada 40 ekor kambing, okay, kita dah cukup syarat. Satu syarat. Kemudian kalau lembu dan kerbau kita ada 30 ekor pun sama, dah cukup. Unta pun sama, 5 ekor pun dah cukup. 5 ekor ini adalah minimum lah. Okay. Bilangan minimum untuk membayar zakat. Okay, kemudian kadar zakat dia. Okay, kalaulah 40 ekor kambing kita ada, kita kena bayar 1 ekor kambing biri-biri atau 1 ekor kambing biasa. Kambing biri-biri ataupun 1 ekor biri. Katakanlah kita ada 100 kan. Jadi daripada 100 ni berapa? Kita bayar 1 je pun. Faham? Itu je. Kalau salah, Ustazah mohon beri teguran ya. Kalau ada 40, 139, itu saja. Kan?
Bayar 1 je daripada 40 ni. Okey. Kemudian 30, begitu juga. 1 ekor lembu jantan. 1 ekor lembu jantan. Kemudian unta 1 ekor, kenapa 1 ekor biri-biri? Betul lah, 1 ekor biri-biri. Bukan bayar unta Kan senang nak dapat unta. Kita kena bayar 1 ekor kambing biri-biri bagi kadar zakat untuk unta. Kemudian umur binatang tu kita kena lihat juga. Nak bayar zakat pun kena tengok juga umur binatang ni berapa tahun. Untuk kambing dan biri-biri kita kambing 2 tahun. Okay. Kambing 2 tahun, kambing biasa 2 tahun. Kalau kambing biri-biri setahun. Dan kalau cukup umur lah untuk binatang tu, inilah dia. Kemudian lembu dan kerbau 1 tahun dan ke atas. Kalau kita bayar 1 tahun ke bawah, boleh tak boleh? Confirm lah tak boleh. Okay, sebab syarat dia umurnya adalah 1 tahun ke atas. Kemudian unta pun sama 1 tahun ke atas. Okay, kita lihat pula syarat wajib zakat. Yang pertama, dipelihara di padang terbuka. Kita ada kebun, kita ada kandang. Kandang kita tu besar, kemudian di tempat yang terbuka. Ini syarat dia. Syarat wajib bayar zakat haiwan ternakan. Kemudian binatang ternakan bukan digunakan untuk bekerja seperti membajak, memikul barang, mengepam air dan sebagainya. Binatang-binatang yang kita ada ni bukan untuk membajak ataupun bekerja untuk kita, bukan. Bukan yang kena pikul barang ke, bukannya ada tugasan-tugasan lah. Dia memang untuk kita ternak. Kita letaklah kat kandang tu, kita tak bagi dia buat apa-apa kerja. Kita bebaskan dia cari makan macam tu, masuk balik kandang. Itulah haiwan ternakan. Untuk zakat zakat haiwan ternakan, syarat-syarat dia untuk membayar 2 perkara ini. Kemudian kita lihat pada kadar zakat itu. Kadar zakat itu sendiri berapa ekor untuk membayar ataupun keluarkan zakat ternakan. Baik. Seterusnya zakat emas. 9.5 lebih kurang sekarang. Zakat emas, seorang volunteer baca. Boleh? Nur Amira Hazira. Ada ke tidak? Tak ada. Is Danish? Ada sekarang ni. Zakat emas. Zakat emas, perak dan mata wang. Jenis emas. Nisab 20 miskal 85 gram. Perak 200 dirham 595 gram. Mata wang 20 miskal 85 gram emas. Kadar zakat 2.5%. Terima kasih kepada Is Danish. Baik. Ini kita sentuh berkaitan pula dengan zakat emas, perak dan juga mata wang. Jenis yang pertama emas. Kita sentuh mengenai emas. Emas iaitu 85 gram nisab dia. Macam saya terangkan minggu lepas. Kalau ingat lagi lah. 85 gram ni, contoh pada tangan kita ada 85 gram. Cukup haul. Ni kena ingat. Emas ni dia kena satu, cukup haul. Yang kedua, cukup nisab. Nisab dia apa? Nisab dia 85 gram. Andai kata kita ada 85 gram ni, kemudian kita dah simpan cukup haul. Cukup haul ni bersamaan 1 tahun lah. 1 tahun cukup haul. Kalau kita dah ada emas itu, emas yang kita sentuh ni adalah emas 999. Sebab kita lihat pada berat dia adalah 85 gram.
Yang ini yang ditetapkan oleh pengurusan zakat tu juga dalam syariat Islam lah. Okey, emas 999 kita ada 85 gram. Bukan emas perhiasan macam saya sentuh minggu lepas. Saya tak sentuh berkaitan dengan emas perhiasan. Sebab kalau emas perhiasan kiraan dia lain. Nisab dia lain. Nanti kita sentuh. Baik, kalau kita ada 85 gram, cukup 1 tahun kita simpan. Kemudian cukup nisab iaitu 85 gram tadi, kita wajib bayar zakat dengan kadar 2.5%. Okey, saya kira kat sini sebagai contoh. 2.5%, kamu lagi mahir kot matematik, kali dengan 85 gram ni. 85 gram ni maksudnya harga semasa waktu tu. Katakanlah, okey, kita baru nak simpan pada hari ni 1 bulan 9, 2021, kan? Jadi cukup setahun pada 1 bulan 9, 2022. Okey. 85 gram ni kita kena tengok harga waktu ni. 1 bulan 9, 2022. Bukan waktu tahun ini Kita lihat pada harga semasa waktu akan datang je, setahun nanti. Katakanlah harga semasa ni 1 gram lebih kurang RM300. Kan? RM 300 1 gram bersamaan RM300. Okey, kali berapa? 85 gram. Kalilah dengan 85, dapat jawapan dia. Kemudian bila dah dapat jawapan 2.5% ni, okey. 2. Ni nampak tak? 2.5% kali dengan harga tadi total ni. Harga total tu dapat berapa, barulah kita bayar kadar zakat tersebut. Faham? Boleh faham tak? Dah siapa faham? Faham tak? Kalau tak faham boleh tanya terus. Okey? Faham. Okey, nice. Kita bayar dengan kadar harga semasa pada tahun 2022. Sebab kalau kita beli hari ni 85 gram, tahun depan 2022 dia ni 22, barulah kita bayar zakat 2.5% daripada harga semasa. Okey, katakanlah harga semasa dia 10,000 lah. Tak. 20k. 20k. Katakanlah 20,000. Jadi 2.5% kali dengan 20,000. Okey, dapat jawapan dia. Inilah kena bayar dekat zakat. Okey, kena bayar dekat zakat. Harga inilah kita kena bayar dekat zakat. Okey. Baik. Seterusnya, kalau emas perhiasan. Okey, macam semalam minggu lepas Hazah Inayah bagi tahu, kalau emas perhiasan mengikut sesebuah negeri ataupun uruf, kita panggil uruf lah, ketetapan yang ditetapkan oleh negeri-negeri, macam negeri Selangor 800 gram. Okey, emas perhiasan ataupun barang kemas yang kita pakai, perempuan lah, bukan lelaki perempuan pakai, kena cukup 800 gram, cukup haul dia. Ni nisab dia, ni haul dia. Okey, kalau kita ada setahun, kita dah lama pakai, kan, cukup 800 gram ni kita kena bayar zakat dengan kadar 2.5% daripada harga semasa juga. Okey, ingat, daripada harga semasa. Bukan harga yang kita beli. Kalau kata harga yang kita beli hari ni 10,000, kan, kita bayar 10,000 bulan ni pula tahun ni. Jadi bukan 2.5% ni, bukan kita bayar daripada harga yang kita beli ni. Bukan bayar daripada 2.5% daripada 10,000. Tapi harga yang akan datang pada tahun 2022 itu. Okey, pada tahun 2022 mungkin daripada 10,000 ni naik menjadi 20,000. Boleh jadi. Kan? Jadi kita bayar daripada harga 2.5% daripada harga 20,000 tadi. Okey. Okay, next. Saya dah sentuh mengenai emas, saya sentuh pula mengenai perak. Perak pun begitu juga, sama je konsep dia. Okay, 200 dirham. 200 dirham. 2 dirham ni perak lah.
tahu tak dirham ni macam mana? Saya tak ada contoh. Kalau ada contoh saya tunjuk. Dia macam duit shilling tak? Dia macam dinar, tapi dia perak. Okay. Kemudian berapa kadar dia? Nisab dia 595 gram. Okay, kalau kita dah ada 595 gram, wajib kita membayar zakat. Ni pun sama ikut harga semasa. Okay. Kalau zaman sekarang ni cara pembayaran dia dengan duit lah. Kita kena tukar, kena convert daripada dirham ataupun emas ni kepada duit untuk kita bayar zakat. 2.5% kadar zakatnya. Kemudian mata wang 20 miskol pun sama juga, 85 gram emas, sama. Okey, sama juga. Kita kena bayar zakat 2.5%. Jadi kalau orang kaya, contoh ada 1 juta pendapatan dia setiasa 1 juta setiap bulan, wajiblah bayar 2.5% daripada nilai dia. Kadar dia 2.5% daripada duit yang dia ada tu. Okey. Baik. Ada yang tak faham boleh tanya terus. Semua faham Kalau faham, kita teruskan dengan zakat perniagaan. Okey, seorang volunteer. Az-Ziyati. Ya Ustaz. Boleh baca zakat perniagaan. Zakat perniagaan. Maksud zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan sama ada yang melibatkan barangan atau khidmatan. Nisab 80 gram emas. Kadar zakat 2.5%. Syarat wajib zakat perniagaan. Niat menjalankan perniagaan terhadap harta yang hendak dikeluarkan zakat. Harta yang halal, harta yang boleh menjana pendapatan. Sumber harta adalah melalui cara pembelian atau pertukaran aset seperti jual beli atau sewa. Harta tersebut bukan untuk kegunaan peribadi. Okey, terima kasih. Siapa tadi? Saudari Az-Ziyati. Okey, baik. Kita sentuh zakat perniagaan sebelum kita habis. Maksudnya zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan. Wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan sama ada yang melibatkan barangan atau perkhidmatan. Nisab dia apa? 85 gram emas. 85 gram emas juga nisab dia. Itu saya cakap, kalau kita dah kaya, ada 1 juta ke kan, ataupun 100,000 ke, daripada perniagaan kita ni untung bukan tak termasuk modal. Ingat, tak termasuk modal. Tak masuk modal. Okey. Untung bersih, kita kata untung bersih daripada perniagaan kita, barulah kita bayar 2.5% daripada keuntungan kita. Okey. Kalau kita ada 100,000 tiap-tiap bulan, itu untung 100,000, keuntungan bersih, wajiblah bayar 2.5% daripada 100,000 tadi, keuntungan kita. Okey. Kemudian syarat wajib zakat perniagaan. Sebelum tu, okey, saya bagi contoh. Kalau 100,000 je kan, kadar zakat 2.5% daripada 100,000, maksudnya berapa? 2,500 je. Sikit je kan. Kita banyak kot, 100,000 tiap-tiap bulan, 2,500 je kena bayar zakat. Sikit je kan. Allah ni sangat mulia, dia tak bagi beban untuk umat-umat dia. Kemudian kita lihat syarat wajib zakat perniagaan. Yang pertama, yang pertama, niat menjalankan perniagaan terhadap harta yang hendak dikeluarkan zakat. Perniagaan ni, niatnya kita buat perniagaan untuk kita keluarkan zakat. Okey. Kita menjalankan perniagaan, niat kita untuk keluarkan zakat. Ini dia. Okey. Kemudian harta yang halal. Kita nak bayar zakat, mesti gunakan harta yang halal. Kemudian yang ketiga, hasil yang boleh menjana pendapatan.
harta yang boleh menjana pendapatan. Contohlah perniagaan kita buka franchise. Contoh franchise KFC atas bawah nama kita, kan? Nama kita, okey. Perniagaan tu boleh menghasilkan harta ataupun boleh menghasilkan pendapatan. Jadi wajib kita membayar zakat perniagaan. Itu syarat dia. Kemudian sumber harta adalah melalui cara pembelian atau pertukaran aset seperti jual beli dan juga sewa. Ni kena faham. Sumber harta. Maaf, batuk sikit. Sumber harta adalah melalui cara pembelian. Macam saya cakap tadi, kalau kita ada franchise, kan, itu kan kuasa beli. Kita membeli, orang membeli kat kita. Kemudian pertukaran aset. Contoh aset ni ada banyak, kan? Aset tanah, aset rumah, aset emas, itu juga termasuk. Kemudian seperti ada bagi contoh seperti jual beli atau sewa. Jual beli biasalah, sewa pun samalah, kan? Katakanlah perniagaan. Sebab apa sewa termasuk dalam perniagaan? Contoh kita ada kereta, kan? Kita ada 5 kereta. Contoh mudah, kita ada 5 kereta dan setiap kereta kita sewa tu boleh menjana pendapatan untuk kita. Jadi cukup syarat, cukup haul, cukup nisab, maka bayarlah kita punya zakat perniagaan tersebut. Okey, 2.5% saja daripada keuntungan itu tadi. Kemudian yang kelima, harta tersebut bukan untuk kegunaan peribadi. Itu dia. Bukan untuk kegunaan peribadi. Bukanlah kita ada rumah, tapi rumah tu untuk kita. Bukan. Tak wajib bayar. Okey. Tapi kalau kita ada rumah untuk diberikan sewa dan rumah tu memang khas kita buat untuk sewa lah. Orang sewa rumah kita. Daripada hasil itu, bayarlah zakat. Okey. Ini dia. Kemudian last sekali kita sentuh mengenai zakat galian dan juga rikas. Okey. Volunteer untuk baca yang terakhir, zakat galian dan rikas. Ada? Saya. Okey, Aisyah, sila. Zakat galian dan rikas. Maksud galian, bahan galian yang dikeluarkan dari bumi, diproses dan menghasilkan logam galian. Contoh, emas, perak, biji timah, petroleum dan bahan mineral. Maksud rikas, harta yang tertanam di dalam tanah. Nisab, 85 gram emas. Kadar zakat, galian 2.5%, rikas 1/5 atau 20%. Okey, terima kasih kepada Aisyah. Okey, baik. Maksud galian, bahan galian yang dikeluarkan dari bumi, diproses dan menghasilkan logam galian. Contoh, kita jumpa, bukan jumpa lah, kita gali-gali, kita dapat emas. Okey, dapat emas. Kemudian bahan galian, itu bahan galian. Emas tu bahan galian. Kemudian yang dikeluarkan dari bumi. Contoh macam tu lah, kan baru-baru ni banjir ke apa kan, tiba-tiba ada keluar emas. Contoh. Banjir tiba-tiba Allah keluarkan emas daripada bumi. Kemudian diproses dan menghasilkan logam galian. Proses jadilah contoh barang kemas. Okey, contoh barang kemas macam tu. Dah proses jadi barang kemas. Contoh macam tu. Kemudian emas, perak, biji timah, petroleum dan bahan mineral. Ini bahan-bahan yang besar lah, kan? Kalau petroleum tu susah lah kita nak dapat kat sini, kan? Bahan mineral pun susah sikit lah. Okey. Ini lebih kepada orang yang memiliki syarikat-syarikat besar lah selalunya. Syarikat petroleum, syarikat emas, perak, biji timah, semua tu. Okey. Kemudian maksud rikas. Rikas ni apa? Harta yang tertanam di dalam tanah. Ini harta yang tertanam dalam tanah ni. Contoh, selalu harta-harta ni kita sebut harta emas lah. Kan? Emas selalu
ada bawah tanah. Lagi kat Malaysia ni pun banyak juga emas. Katakanlah satu hari kita buat projek cari emas. Pernah tengok tak orang cari emas? Kalau kat YouTube, cari je. Type cari emas menggunakan mesin. Dia ada mesin khas untuk cari emas tu. Okay, katakanlah kita ikut ayah kita cari emas. Okay, guna mesin tu. Cari kita tiba-tiba mesin tu berbunyi. Bila berbunyi kat situ maksudnya ada logam yang dapat detect. Mesin tu dapat detect logam. Antaranya emas pun juga dia dapat detect. Katakanlah dia detect bunyi macam tu, kita korek, rupanya emas. Kan? Dapat emas. Kita dapat emas. Okay. Bila dapat emas ni, berapa berat dia, kemudian cukup haul dah, cukup nisab dia, kan? Kita katakanlah kita dapat 100 gram. Banyak emas kita dapat 100 gram. Sekali gali dapat 100 gram. Cukup haul, cukup nisab. Kadar nisab dia minimum 85 gram. Tapi kita dapat 100 gram. Macam mana nak kira? Okey, sama juga macam tadi. Kalau galian ni, kalau galian tadi, kadar zakat dia 2.5% saja. Okey. Macam galian tu kita mencari kan sumber-sumber tu. Sumber-sumber semula jadi, perak, emas, bahan petroleum dan sebagainya. Kadarnya hanya 25% saja. Okey, daripada harga tersebut, barang galian tersebut. Tapi kalau rikas ni yang tertanam dekat tanah, kan, tiba kita jumpa 100 gram emas, kita kena bayar kadarnya 1/5 atau 20%. 20% daripada harga semasa 100 gram. Katakanlah hari ni kita cari korek-korek tanah 1 hari bulan 9 2021, kita jumpa 100 gram dan kita tunggu selama setahun pada tahun 2022, ya, 1 hari bulan 9 2022, cukup haul, cukup tempoh setahun, kemudian cukup nisab iaitu 85 gram. Tapi kita ada 100 gram. Macam mana nak kira? Sama juga macam tadi. Okey, 2.5% kali dengan harga 100 gram. Harga semasa dia katakanlah RM300 kan tadi, kali dengan 100 gram. Berapa harganya? Lebih kurang RM30,000 kan, RM30,000. Jadi 2.5% daripada RM30,000 ini. Itulah kadarnya. Kita kena bayar dekat pusat zakat. Itu saja. Sangat mudah. Kalau kita faham ni sangat mudah. Okay, ada apa-apa soalan tak? Yang tak faham boleh tanya terus. Ada soalan? Soalan satu ada. Sekejap, siapa ni? Iziani. Kalau ada orang tu dia ada jual haiwan ternakan, lepas tu dia ada perniagaan juga, maksudnya dia kena bayar ganda lah zakat tu. Ya, dia kena bayar kedua-duanya. Okey, sebab dia ada dua kan. Dia ada perniagaan, dia ada ternakan. Cukup, macam saya cakap tadi, cukup nisab, apa semua tu, cukup dia punya syarat, kena bayar. Wajib bayar. Okey, terjawab tak soalan? Dia kena bayar dua-dua lah. Sebab dia termasuk dalam perniagaan. Satu, katakanlah ada kedai pasar raya. Dia buka pasar raya. Contoh ayah Iziani ada pasar raya, kan? Dia buka pasar raya. Pasar raya tu pula menghasilkan pendapatan macam kita belajar tadi. Okay, pasar raya menghasilkan pendapatan, kemudian dapat keuntungan bersih lebih daripada kadar nisab tadi berapa? Mana tadi kita sentuh tadi? 2.85 gram ni 2.5%. Kalau keuntungan kita dapat lebih daripada 80 gram emas harga semasa tu, contoh daripada pasar raya ayah Iziani tadi dapat 1 juta tiap-tiap bulan. Jadi kena bayar untuk zakat perniagaan. Satu zakat perniagaan dan satu lagi
untuk ternakan. Sebab dia pun ada menternak juga. Jadi dia dua lah kena bayar. Satu wakil untuk ternak binatang ternakan dan satu lagi zakat untuk bayar perniagaan. Zakat perniagaan satu, zakat ternakan satu. Jadi dia dua kena bayar. Okey, boleh faham? Ada lagi persoalan? Kalau Ustazah Inayah ada nak tambah, kalau saya ada tersalah, Ustazah Inayah boleh tegur. Saya takut juga dalam penyampaian saya ni ada tersilap. Kalau siapa-siapa juga yang tahu, okay, boleh share. Kalau saya pun ada silap, tapi kamu tahu ilmu ni, boleh juga share. Okay, betulkan saya, perbetulkan saya kalau saya ada salah. Okay, sebab zakat ni rukun salah satu rukun kan dalam Islam. Mungkin satu hari nanti kamu akan memiliki perniagaan, kamu seorang peternak yang berjaya, kan? Kamu seorang memiliki syarikat petroleum yang besar, kamu kena ambil tahu, kan? Sebab ramai kawan-kawan saya yang dah berjaya, kan? Kata diorang ni banyak simpan emas. Contoh, emas dah banyak. Ada 1 kilogram emas, macam mana nak bayar zakat emas? Semuanya ada. Kena bayar zakat. Okey, tak ada soalan Kalau tak ada soalan, saya nak main game sedikit. Sekejap saya bagi link. Okey, saya dah bagi link. Boleh klik link kat situ dan masuk. Kalau tak boleh masuk, bagi tahu saya. Okey. Kod dia 563YHQ. Tekan link, kemudian kalau dia suruh minta kod, letak kod 563YHQ. Okay, game dia game basikal. Okay, basikal sambil menjawab soalan. Siapa yang tak boleh masuk, bagi tahu. Kalau boleh, okey, boleh teruskan permainan. Boleh terus main اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه يا بدراتين يا بدراتين من هذا كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعاب